Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Saya hormati ustaz pengacara majlis, saya hormati pengurusi masjid Kampung Hutan Padang U, Padang Awak, Padang Hang. Allahumma salli ala Muhammad. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah SWT. Termengah-mengah saya ni. Saya ni tadi pukul 2 tadi review di TV Al-Hijrah, program saya yang setiap hari Jumaat 7.30 petang, musim ke-7 dengan Tuan CEO TV Al-Hijrah. Tengok macam Salih Alaihi Muhammad syuarat lah tadi ni. Tengok tentang Salih Alaihi Muhammad program tu. Pukul apa? Pukul 2 ni, pukul 3 lebih tadi. Kemudian ambil flight sebab nak ambil jumpa tuan-tuan lah. Naik kapal terbang daripada Subang ni. Yang sampai lambat ni pasal tu je yang ada pun. Kalau naik kereta pakai tak ada sampai. Jadi kena naik kapal terbang. Naik kapal terbang tu ada 6.40 ni sampai ni pukul 7.50. Yang suruh awal lagi pakai tak ada lah. Abang ni minta kita buat lepas isyak boleh tak? Kita boleh, tak apalah. Terima kasihlah tuan-tuan berkat tunggu. Tadi Habib Mayah tengok tuan-tuan berdua keluar, kita pun nak balik ke apa. Tapi tuan-tuan masuk balik kira okey lah. Jadi insya-Allah saya Muhammad, dan esok pagi pukul 9 pagi kena ada TV Hijrah balik. Jadi sekali naik kereta balik pukul 4.30 pukul 5 pergi Tala pergi Kuala Lumpur balik. Kira patah balik main ni semata jumpa tuan-tuan je. So kalau tuan-tuan keluar balik lagi memang tak patut sungguh lah. Memang saya merajuk waktu terus potong tak mau main dah. Alhamdulillah tuan-tuan. Lepas tu dia berjamu mi udang tu rasa lega sikit lah. Ni kita baru duduk ni komat dah. Allah tak ada nak berderat. Kita baru duduk tengok pula ada apa, ada Allah Muhammad bengkang ubi. Ya Allah, my favorite saya sahabat bungkus saya balik. Allah, insya-Allah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, ala kulli hal dapat jumpa tuan-tuan pada malam ni. Syukur pada Allah. Mai tuan-tuan main anjak depan sikit, belakang dapat dua tu. Mai. Dan tuan-tuan anjak depan. Saya tahu tuan-tuan simpan kat malaikat, tapi tak apa, malaikat dia tak perlu tempat kosong. Banyak insya-Allah. Kita bagi ruang belakang tu selesa sikit lagi, orang duk main lagi, buat ada orang main kan. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap daripada yang bernyawa sudah pasti akan mati. Jadi kita ni, Allahumma salli ala Muhammad, suka tak suka, ready tak ready, siap tak siap, cukup ke tak cukup ke, bila sampai waktu dia, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Sampai waktu dia, Allah tak pelambat walaupun satu saat, Allah tak cepat walaupun satu saat. Sampai time dia, tahun tu pi. Persoalan dia, kita ni ready tak ready lah. Mana ada orang pernah ready? Tak ada siapa pun yang ready. Kemarin dapat satu video tu imam dekat Indonesia, tempat tu nama Balikpapan. Tu imam tu tengah semayang, Allahumma salli Muhammad. Lalu subhanallah, dalam sujud yang pertama tu semayang macam biasa, rokok tu nampak lama sikit, kot dia pening-pening apa tak tahu lagi. Lepas tu dia diri qiyam, dia sujud. Sujud tu lama semua kan. Sujud tu lama. Sampai dua orang kat belakang tu sujud lama sangat tu. Dia angkat. Imam dah lagi sujud balik. Dia angkat lagi. Imam dah lagi sujud.
Nampak kamera tu tunjuk dia. Sampailah tu imam depan tu dia rebah. Maksud dia tengah sujud tu. Kemudian dia, kita panggil apa, terkelepot ke apa tu kan. Dia terus jatuh. Bila jatuh itu barulah orang belakang yang angkat tadi ni, dia perasan kata tu imam tu dah rebah. So dia pun bangun jadi imam lah. Cerita meninggal tengah sujud. Baguslah. Baguslah. Tapi dia pun tak tahu kata dia meninggal hari tu. Dia pun tak tahu kata dia meninggal hari tu. 2 minggu lepas, dekat madrasah saya. Madrasah saya dekat Bandar Baru Kedah. Kampung tu nama Bukit Aping. Lagi terror pada tuan-tuan, Padang Hang, sana Bukit Aping. Allah Masjid Muhammad. Depan madrasah saya tu dia ada corner. Corner tu. Jadi subhanallah, pagi tu mereka tengah buat clearance untuk bersihkan depan. Pasal ada seorang tu dia daripada Kuala Lumpur, dia dah pencen, dia nak balik duduk situ. Dia panggil backhoe tu duk kemas tanah dia depan tu lah. Tanah tu dulu rumput tinggi tu. Dia panggil backhoe tu main duk potong rumput. Dia tengok dalam potong-potong jumpa motor Y suku. Jumpa motor Y suku dalam rebah tu. Lepas pun saya Muhammad dah nampak motor tu, takkan orang nak pergi buang motor ke sini. Patah, dia tengok jumpa tengkorak manusia. Kepala ni, badan tengkorak dah. Tangan lepas tu kepala mentanggai dah daripada badan dia apa. Mungkin binatang buah biawak ke apa duk main kan. Tarik. Rupanya 16 hari dah meninggal orang tu. Dia pun duk cari 16 hari dah tak jumpa. Takdir panjang ceritanya, orang daripada Kuala Lumpur nak balik mai situ. Suruh panggil mesin ni main bersih jumpa dia. Takdir nak bagi jumpa juga tu. Nah, saya Muhammad. Berapa 16 hari je. Pergi kerja. On the way nak balik kerja. Habis kerja pukul 11 malam. Sampai kat situ dah lebih kurang 11.30 malam. Kelam, tak nampak. Jalan tu corner, dia lajak pergi terus. Jatuhlah rebah tu, meninggal. Semua orang terkejut. Cari tak jumpa. Tengok meninggal. Semua orang terkejut. Salih Asyik Muhammad. Tuan-tuan, bila kita dengar berita-berita kematian ni, semua orang terkejut. Tuan-tuan mati dah. Tuan-tuan tahu tak siapa yang paling terkejut sekali? Siapa yang, bila ada berlaku kematian, siapa orang yang paling terkejut dengan kematian tu? Cuba abang saya. Siapa? Kamu faham ke tak faham soalan ni? Orang yang tak punya sepatah pun ni. Siapa? Dialah orang yang paling terkejut sekali. Orang lain terkejut tak apa lagi, boleh betul-betul lagi. Dia terkejut tak boleh betul lah. Dia sangka dah malaikat nak mai jumpa dia hari tu? Dia sangka dah nyawa dia cabut hari tu? Nah, dia tak sangka. Dia tak tahu pun kata hari tu hari dia mati. Tu imam tadi mati dalam sujud tu, dia nak mati waktu ni lah sujud. Dah, dia pun tak tahu time dia sujud tu lah dia mati. Orang tu time balik kerja lah dia mati. Dia tak tahu. Kawan saya tu duduk di Sungai Petani. Kerja dia balik Pulau Pinang, duduk Sungai Petani, punya jauh. Naik motor tiap hari. Seorang misi, dia tu kerja polis. Seorang misi duduk kepala batas. Lebih kurang lah Sungai Petani kepala batas tu, tambah lagi dalam setengah jam lah kot. Pun kerja di balik pulau juga. Seorang nak pergi kerja, seorang nak balik kerja. Yang misi ni habis kerja malam, nak balik pergi ke rumah dia di kepala batas. Umur 33 tahun. Yang kawan ni nak pergi kerja, umur 40 lebih kurang, 42 betul lah. Bertembung tengah jalan, dekat dengan belah balik pulau tu, meninggal dua-dua orang. Tahu tak kata nak mati hari tu? Tak tahu. Kalau dia tahu, dia tak pergi kerja hari tu. Kalau dia tahu, dia tak pergi kerja. Dia duduk di rumah dia. Kalau tuan-tuan tahu lah, tengah-tengah duduk kuliah ni, tiba-tiba main lah seorang kata. Tengah-tengah dengar kuliah ni, tiba-tiba mengantuk lena. Tentu ada orang bagi salam. Assalamualaikum. Tu balik tengok takut muka dia. Ni siapa ni? Aku malaikat maut. Macam mana agak? Tu pasal apa main kat saya ni? Dia kata esok lah.
Tu lagu mana agak? Agak-agak nak balik rumah lagi. Di rumah, mayang, baca Quran, zikir, istighfar. Dia ni. Kira last sekali time tu, sujud lah. Sujud. Cik meninggal dalam sujud. Tak apalah kalau tahu. Masalah dia tak tahu. Maka tuan-tuan, orang paling terkejut sekali bila berhadapan dengan kematian ialah dia sendiri. Dan dia tak boleh buat apa dah waktu tu. Dia main waktu tu, dia tu tak lambat sikit, tangguh sikit boleh dah. Tak, saat tak boleh. Waktu tu lah. Jadi subhanallah, kita semua akan berhadapan dengan waktu ni yang nama dia sakaratul maut. Cumanya apa persediaan kita nak pergi yang tu je. Jadi kita tak tahu bila, tak tahu lagu mana, tapi tahu kata pi, tahu dah kata akan pi. Allah tahu, kita tak tahu. Dah tentu dah. Ada dah. Bila yang tertentu tu, nombor satu, tertulis di Lauh Mahfuz sebelum Allah jadikan kita, memang dah ada dah tarikh. Bila yang diberitahukan kepada kita, ditandakan kepada kita? Bila? Waktu kita 4 bulan dalam kandungan mak kita. Duduk dalam kandungan perut, dalam perut mak kita tu, Nabi SAW kata, Allahumma salli alaihi yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqah thumma yakunu mudghatun mithla dhalik thumma yursalu yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqah mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayunfukhu fi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Dihimpunkan kejadian kamu dalam perut ibu kamu 40 hari an-nutfah, campuran ayak mani lelaki dan perempuan, 40 hari. Ada nyawa tak lagi? Tak ada lagi. Kemudian berubah dia menjadi alaqah, segumpal darah, seketul darah. Mithla dhalik, 40 hari juga. So 40 hari campur 40 hari jadi 80 hari. 80 hari berapa? Lebih kurang 2 bulan setengah. Then thumma yakunu mudghah, kemudian jadi dia seketul daging. Mithla dhalik, 40 hari juga. 40 hari campur 40 hari campur 40 hari jadi 120 hari. Jadi berapa bulan? Lebih kurang 4 bulan. Waktu dalam kandungan 4 bulan inilah thumma yursalu ilaihil malak, diutuskan kepada dia malaikat. Buat apa? Fayunfukhu fir ruh, ditiupkan roh pada dia. Kemudian diperintah mana malaikat untuk pergi kat dia. Kemudian malaikat tulis kepadanya 4 perkara. Apa? Rezeki dia waktu hidup kat dunia nanti lagu mana? Wa ajalihi, ajal dia bila. Wa amalihi, amal dia nanti waktu hidup kat dunia lagu mana? Amal soleh ke, amal toleh ke, amal orang baik ke, amal orang jahat ke? Kemudian yang keempat, wasyaqiyun aw sa'idun. Apakah amalan dia, apakah dia ni orang bahagia ataupun orang celaka? Boleh tak saya minta tukar kerusi? Kerusi ni dia rasa terkelom. Main kerusi tu dah, main kerusi tu. Basi-basi tak apa. Sebab dia rasa dia macam makin rendah. Boleh tak? Tak apa. Okey dah, kursi tu pun okey dah. Ya. Terima kasih. Kau sama aja. Kan meja ni yang rendah. Dia okey sikit. Okey. Baik, alhamdulillah. Okey, jadi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Dalam kandungan mak kita 4 bulan, Allah dah tulis dah ajal kita. Bila, di mana, lagu mana, semua dah tulis dah. Baik, cumanya bila nak time mati tu dia ada 2 keadaan. 2 jenis kematian. Yang pertama nama dia husnul khatimah. Yang kedua nama dia su'ul khatimah. Kalau sebut husnul khatimah, maksud dia pengakhiran ataupun penutup yang baik.
Kalau nama dia su'ul khatimah, su' ni maksud jahat, maksud dia penutup dia jahat. Tang tu lah tuan-tuan yang kena jaga sungguh-sungguh sebab tak boleh ubah dah. Dia mai tang tu, tung kena tang tu tak boleh nak ubah dah, nak bagi jadi elok yang tak elok, nak bagi jadi elok yang elok, nak bagi jadi elok lagi. Tak boleh dah. Tang tu, yang tu je. Apa yang buat waktu tu je. Tak boleh berubah dah. Dan kesan dia bukan tang tu. Kesan dia ialah apa yang akan kita lalui lepas pada tu. Kalau tang tu elok, eloklah seluruh dia sampai hari kiamat, sampai dia masuk syurga. Kalau tak elok tang tu, tak elok dah sampai bila-bila tak elok dah. Maka tang ni kena jaga sungguh-sungguh. Allah Sayyid Muhammad. Ada seorang, jadi kita duk cerita tadi orang yang mati tengah sujud. Tu husnul khatimah lah tu. Mati tengah azan macam dekat Sungai Ara, nak buka puasa. Dia duduk standby dah dekat tempat tempat mikrofon tu, nak azan maghrib. Standby, dia duduk puasa lagi lah, tak masuk waktu lagi. Elok nak azan, repah depan mikrofon. Meninggal orang tu. Dalam keadaan dia puasa, tak sempat buka puasa lagi. Bulan Ramadan, semua boleh kat dia. Husnul khatimah. Dekat Masjid Bukit Minyak, dekat Prai. Bukit Minyak, tahu Bukit Minyak Allah. Dan saya sebab dekat dengan Juru. Bukit Minyak, ada boleh buang tu lah. Khatib tengah duduk khutbah. Tengah-tengah khutbah, berum jatuh, meninggal tengah khutbah. Di Masjid Bukhari, Alok Malai. Tinggi dia punya mimbar dia. Kata ni, tinggi semua mimbar dia. Saya pun pernah khutbah kat situ. Depa di situ jenis tak rakam khatib. Jarang rakam khatib. Tambah-tambah khatib yang memang tu imam situ, memang depa tak rakamnya. Kalau jemputan depa rakam lagi. Memang tak rakam. Tapi hari tu saja ada orang tu dia duk rakam, tu imam tu saja dia duk rakam betul. Elok dia sebut tentang takwa saja, terus rebah meninggal. Ini semua dia panggil husnul khatimah. Mati baik. Ada orang mati tengah maksiat. Ada orang mati, hari itu baca, seorang tua dah meninggal atas perut perempuan. Faham lah maksud tu? Tua dah, meninggal tu, tengah berzina. Ada seorang, dia ni orang macam kita lah, geng-geng masjid gitu. Orang masjid, tapi orang tu start meniaga. Bila start meniaga ni tuan-tuan, dia ikut mentor dia. Tahu mentor? Yang dunia ajak hang kena buat lagu ni, buat lagu tu. Kita meniaga ni, kita jangan duk malu. Siapa nak jumpa kita, kena pergi jumpa. Tak tahu dapat, tak tahu lagi. Paling tidak kita dapat pengalaman. Orang kata, tuan boleh saya nak jumpa, dia bincang sikit pasal perniagaan tuan ni. Macam tu. Dia orang meniaga malam tu. Kata, kita tunggu esok boleh tak? Saya malam tak larat nak tidur dulu. Saya nak pergi panggang kenduri, pakai melingkuk awal meniaga lagu ni. Jenis-jenis Cina meniaga. Oh, ada. Ni ada dah ni. Ada. Padahal tak ada lagi. Dia pergi cari kedai sebelah, janji dia boleh bagi. Tu jenis orang meniaga. Dia kata, kita kena meniaga lagu tu. Lepas tu dia kata, kalau tang mana orang nak jumpa, pi. Dia orang macam kita ni lah. Dia kata, satu hari orang tu nak pergi jumpa di pub, tahu pub? Pub ni tempat orang jual arak. Tapi orang tu nak jumpa tau tu. Tuan nak bayang tak kalau tuan-tuan nak pergi tak? Faham ke tak faham soalan ni? Orang tak makan mi udang lagi ke? Jamu mi udang. Tak kot, jamu mi udang kami je. Aduh. Dia, mentor dia kata pi. Bukannya pi dah suruh minum arak. Tak, pi lah. Faham tak ni? Tuan-tuan pi tempat orang minum arak. Boleh tak pi tempat orang minum arak? Boleh lah. Bukan tuan-tuan nak minum arak. Tapi tak soleh lah. Nak? Macam pi makan kat kedai Cina. Yang goreng tu Cina. Boleh tak makan kat kedai Cina? Yang goreng tu Cina? Buat tak pernah pi pula. Kok bagan tu nampak selerak makan. Ni, pi sampai atas Bukit Mendera atas tu. Dia pergi minum kedai kopi Cina tu. Padahal tak halal pun tuan-tuan.
Geng-geng apa? Geng-geng ni lah. Influencer ni nak buat konten-konten. Ikut dan nak makan. Boleh janji halal. Tapi tak soleh lah. Dia bagi tak warak. Kan ni? Ni tak apalah. Orang kata pergi. Bukan aku nak minum arak pun. Pergi duduk sembang. Sembang macam mana bisnes kita bla bla bla. Cuma tak pakai kopiah lah. Takkan nak pergi pak pakai kopiah kot. Macam tu dah tengok oyang. Pakai kopiah tengok oyang. Nak cucu aja. Jualah tak wang. Kita pergi tengok tu apa ni. Apa? UPP. Ni tengok wayang. Masuk wayang pakai kopiah tak? Simpan kopiah pun ni pasal apa? Tak gamak nak pakai kopiah masuk wayang. Betul tak? Macam tu lah. Pergi duduk sembang. Tahu-tahu orang main hidang arak kat dia. Orang main tak. Satu gelas kecil je. Tak. Dia pun kata, silakan. Dia kata, sorry, I didn't drink. Dia kata, saya tak minum. Bila dia kata, saya tak minum, kawan tu, muka dia, Pak apa yang nak buat bisnes dengan dia tu, muka dia berubah. Nampak kau tu macam tak senang lah. Syaitan main bisik kat telinga dia. Agaknya lah. Minum lah. Ambuh satu je. Bukan pernah minum, tak ada minum. Tuan-tuan, kita rasa macam tak mahu buat. Kita tak duduk situasi tu, tuan-tuan. Kita tak duduk dalam situasi tu. Cuba tuan-tuan duduk dalam situasi tu. Ni, geng kita ni. Agak-agak kalau main orang perempuan lah main, Allah abang. Allah abang, ya Allah, segak ya abang. Agak-agak ke mana? Tuan tumbang lah. Lah ni dak lah bini dia orang tu. Mana kata ya? Jika kalau sungguh-sungguh dia main, kita berdua je dengan dia. Ni, kali harap tu. Napi dia panggil ni kursus mada ke kursus apa ke bawa pi mana pi Indonesia ke mana dia main ketuk tu tengah malam. Macam mana? Tu. Nak massage. Mampu buat pi anyai. Habis nak massage habis. kita seorang-seorang je. Agak-agak selamat ni main-main. Kepiah ke mana apa ke mana. Kita tak diuji lagi tu. Dia duduk tuan. Dia pasal apilah sikit. Lepas tu hang taubat lah. Minum. Minum satu. Syaitan kata kat dia, hang dah lah minum satu, minum habis lah. Ni minum. Kawan tu pun nampak muka ternil sikit. Syaitan kata, hang dah minum dah satu, minum habis lah. Tuan-tuan, sungguh tuan, kita tak duduk situasi tu, kita tak berasa. Lepas tu kadang kita duduk fikir, macam mana orang tua-tua dah berzina apa lagi? Berlambak tuan-tuan. Kita ni duduk kampung hang, padang hang ni tak jumpa lagu tu. Tuan-tuan tak pergi lagi padang U. Ni. U feel nama dia. Kat Kuala Lumpur tu. Lagi tua lagi depa perkenal tuan-tuan. Ni, depa ajak pergi Kuala Lumpur pegang tangan elok sikit. Lagi tua, lagi dia berkenan tuan-tuan. Perut lagi besar lagi bersuka. Aduh, subhanallah. Ya Allah Rabbi. Saya si Muhammad. Macam. Pasal apa? Pasal dia duduk depan tu. Minum habis. Bila minum tuan-tuan sekalian, takut. Dia main takut. Dia main jantung laju. Dia main apa? Tuan-tuan, dia panggil cardiac arrest. Dia panggil apa? Jantung gagal, kegagalan jantung. Tu meninggal tu last tengah minum arak. Siapa sangka? Dia pun tak sangka. Kalau dia sangka, kalau dia tahu dia tak buat. Tu nak cerita tuan, ending kita betul-betul kita tak tahu. Sungguh-sungguh kita tak tahu. Perhabis dia lagu mana tak tahu. Cuma Nabi kata apa? Nabi kata fa innamal a'malu bil khawatimiha. Sungguhnya amal itu Allah kira tang penghujung ni. Maksudnya memandangkan kita tak tahu macam mana hujung kita, maka kita kena jaga. Allahumma salli Muhammad, jangan duk selit di antara kebaikan yang kita buat ni dengan maksiat. Takut tang maksiat tu Allah sebut nyawa. Dia dah buat baik dah, buat baik, pergi masjid, balik masjid. Kalau pergi masjid tiba-tiba accident.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal. Orang kata apa? Meninggal pergi masjid tu. Tengah duduk berjalan pergi masjid tu. Tengah naik motor masjid meninggal. Orang kata apa? Mati baik. Tidak ni? Ha? Pergi konsert Coldplay. Contohlah. Tuan-tuan tahu tak konsert Coldplay? Payah bercakap dengan geng-geng tak ada handphone ni. Kami tak tahu apa Ustaz, kami duduk pada hang ni, kami duduk pegang tasbih. Semallah, 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 semallah hang. Semallah, semallah, semallah hang. Tu je. Ha, tak ramai tapi tuan-tuan, 100,000 je. 100,000. Geng-geng Melayu saja, orang Islam saja. Boleh jadi mati tak tu? Boleh jadi mati tak tengah duduk menari tu? Boleh tau. Saya semua Ahmad. Lepas tanya Ustaz, kami nak pergi tengok wayang Ustaz, boleh tak? Tapi nak pergi tengok wayang, pergilah. Cuma boleh tak pastikan buat dua benda. Nombor satu, nak masuk baca bismillah, boleh tak? Nak masuk pengoyang tu baca bismillahirrahmanirrahim. Masa gamak tak masa dalam kau masuk pengoyang baca bismillah? Wayang ke, karaoke ke, apa-apa lah. Gamak tak? Kalau tak gamak tu masuk ada benda tak kenal tu. Macam tuan-tuan sokok baca bismillah lah. Sajalah tanya, saya tak tahu, saya tak sokok. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kami baca doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, Engkau berkatilah rezeki yang Engkau kurniakan kepada kami ya Allah. Jauhlah kami daripada api. Anar tu api. Minta jauh daripada api itu buka mulut. Sudah kena. Gamak lah baca bismillah. Kalau tak gamak, tuan-tuan jawab sendirilah. Sagi nak sokok, baca bismillah. Try tengok. Masa gamak, tak gamak Ustaz. Kalau tak gamak, mesti anda tak kena. Ni. Nak masuk baca bismillah. Yang kedua minta satu ya, jangan mati dalam tempat tu. Jangan mati dalam panggung wayang, jangan mati tengah karaoke, jangan mati tengah konsert, jangan mati tengah buat maksiat. Ni. Pergi tengok wayang. Macam ni. Oh ni cerita Barbie. Bukan babi. Barbie. Habis mau pakai juping. Masuk tengok Barbie. Ni macam lah. Nak main pula ni. Apa pula tau. Hari tu buka pakai tengkolok habis masuk dalam mengoyang. Habis ingat tutup imam untuk pilih JK masjid. Mau satu bas pergi tengok wayang. Tak pernah masuk. Dia panggil menormalisasikan kemaksiatan. Dia nak justify supaya okey lah pergi tengok wayang tak apa. Kita bukan ada pergi buat maksiat. Kita tengok tempat yang kita tak pernah masuk dan kita tak redha nak masuk. Kita redhakan diri kita untuk masuk. Dia panggil menormalisasikan kemaksiatan. Habis AJK masjid, AJK qaryah, apa semua buka pergi tengok apa. Oh kita nak, ada aja cara-cara lain selain daripada kita masuk tengok panggung yang tempat-tempat tu terkenal sebagai tempat maksiat. Betul tak ni? Macam pi yang pakai ni. Betul-betul yang nak kalau mati yang tu. Tengah-tengah duduk tengok tu, mati. Esok masuk sahabat. Seorang AJK, masjid, kampung, hutan, padang, hang. Meninggal dunia ketika sedang menonton wayang apa. Itu dah agak lagu mana? Ada orang kata apa? Ya Allah, hebatnya Pak Long ni mati. Ya Allah, insya-Allah husnul khatimah ni mesti syurga jannatun na'im. Ada orang kata gitu. Orang kata apa? Tak ada 4 lega Pak Long ni nak mati. Tidak ni. Kita nampak macam, tapi sebenarnya kita yang decide tu, kita yang buat keputusan tu, tak mana kita nak pergi. Sebab tu di antara ciri orang bertakwa, kata Imam Habib Abdullah Haddad dalam kitabnya, baiklah saya duduk tengok jam tu tuan-tuan, baru pukul 7.40. Ketahuan lagi. Jam tu pukul 7.42. Aduh semua. Lebih telefon saya nak habis. Jadi subhanallah, Allahumma salli Muhammad. Kata Imam Habib Abdullah Haddad dalam kitabnya Nasihat Agama dan Wasiat Iman, dalam bab takwa dia kata di antara ciri orang bertakwa ialah dia sentiasa berusaha untuk mati dalam husnul khatimah. Dan kita tak tahu nak mati lagu mana. Usaha nak mati dalam husnul khatimah. Macam mana usaha nak mati dalam husnul khatimah tu? Cara dia ialah
dia melakukan kebaikan, dan jangan dia selit di antara kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu dengan kemaksiatan. Sebab dia takut pada waktu dia buat maksiat itulah Allah cabut nyawa dia. Nabi kata, inna ahadakum la ya'malu bi amalil ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa az-zira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi ahmali ahli an-nar fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu baina illa az-zira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kata, sungguhnya setiap orang daripada kamu beramal dengan amalan ahli syurga sepanjang hidup dia. Sehingga dia dengan syurga tinggal satu hasta lagi nak masuk. Sikit lagi nak masuk ni. Tinggal satu hasta lagi, sikit nak masuk syurga ni. Lalu kitabnya mendahuluinya dan dia beramal dengan amalan ahli neraka di hujungnya, lalu dia pun masuk neraka. Dan seorang beramal dengan amal ahli syurga sepanjang hidup dia. Amal ahli neraka sepanjang hidup dia. Dia buat ahli neraka je. Sehingga dia dengan neraka tinggal satu hasta dia masuk. Lalu kitabnya mendahuluinya dan dia beramal dengan amal ahli syurga, lalu dia pun masuk syurga. Ada seorang sahabat tu, mak dia sakit kat hospital. Tu dia duduk tepi mak dia duduk baca Yasin kat mak dia. Sebelah katil mak dia ni ada seorang anti Cina. Tua lah. So dia duduk baca Yasin kat mak dia. Baca. Satu hari terdetik lah hati dia, dia kata, aku nak minta maaf lah dekat anti ni, kot lagi dia tak selesa aku duduk macam ni kan. Dia pun balik. Dia kata, anti, saya duduk baca ni Quran dekat mak saya lah. Saya minta maaf lah kot ganggu. Dia kata, tak apa. Baca, saya pun seronok dengar. Dia kata. Bila dia kata seronok dengar, dia pun balik. Dia kata apa? Nanti mau masuk Islam ke? Dia pun cerita lesan sikit. Dia kata, suka. Itu macam memek, macam apa? Macam pepin pula tu. Suka. Dia kata, suka. Tak apa. Dia pun cerita. And akhirnya, anti tu hari tu, mengucap 2 kalimah syahadah. Dia kata, Pak Anti mengucap lah nanti. Asyhadu an la ilaha illallah, ikut saya. Mengucap. Lepas tu, dah habis mengucap, seronok lah dia ni. Balik ke rumah. 2 esok dia main tengok, katil sebelah kosong. Tanya mak dia, mana anti sebelah ni? Dia kata mati dah semalam. Tu cerita tu sepanjang hidup dia apa benda paling besar sekali dia buat, nama dia apa? Sembah berhala. Dosa apa paling besar sekali yang tak diampunkan oleh Allah? Dosa syirik pada Allah. Inna qadzulmun azim. Kezaliman yang paling besar sekali. Ya Allah tak ampun dah dosa kalau kita buat. Nama dia syirik pada Allah. Dia buat sebesar-besar dosa, tapi di hujung hayat dia mengucap 2 kalimah syahadah, masuk syurga bulat-bulat macam baby. Satu seketui sikit calik dosa pun tak ada, terus masuk syurga. Kita tak tahu tuan-tuan. Yang duk rasa macam, tak apalah Ustaz, saya ni insya-Allah kot Ustaz, rasa-rasa macam duduk syurga Firdaus rasa saya ni. Menjak duk jadi dilantik pula jadi JK masjid ni Ustaz, saya rasa macam tak ada dosa dalam takat ni, alhamdulillah lah Ustaz. Oh, dia kata begitu. Ada lah tuan-tuan, ujung-ujung kita tak tahu sungguh-sungguh lagu mana, kita tak tahu. Betul-betul kita tak tahu. Ada kawan saya, ayah dia masuk umur 70. Elok masuk umur 70, tak mau sembahyang. Dia kata kat ayah dia, ya, mayang lah. Dia kata, hang tak sadut suruh aku. Hang tak sadut ajak aku. Aku makan garam dulu pada hang. Tu darah tinggi. Hang tak sadut ajak aku, dia kata. Hang sembahyang khusyuk tak ni? Kita manalah nak khusyuk ayat ni. Hang mayang apa kalau tak khusyuk? Neraka well Allah kata pada orang yang mayang tapi tak khusyuk. Dia guna hujah tu. Tuan-tuan, dia tak semayang sampai dia mati. Saya pergi ziarah jenazah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia, ujung saya tak tahulah. Tapi saya pergi tu, macam itulah keadaan. Tak semayang. Pasal apa? Dia terpengaruh dengan satu pahaman kalau tak khusyuk tak semayang. Dia beriman sungguh lah. Baru-baru ni saya nasihat anak-anak kita. Tuan-tuan, dalam bab Allahumma salli Muhammad, tasyabbuh dia panggil. Nabi sebut, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dalam kelompok tersebut. Bahas.
Tasyabuh ni apa? Dia panggil menyerupai, tiru. Ada tasyabuh yang dibenarkan, ada tasyabuh yang tak boleh. Tuan-tuan pakai, Ustaz Muhammad, pakai ni, ada yang pakai seluar, jenis pakai seluar, pakai baju, pakai kot. Tadi saya mesyuarat di TV Al-Hijrah, ada yang pakai kot, ada yang pakai tie. Tu pakai kot, pakai tie tu pakaian siapa tu? Tu bukan pakaian kita. Depa pakai kot tu pasal apa? Pasal sejuk. Pakai kot, buah tie lagi. Pakai lagi kat dalam ada selapis baju lagi. Pakai baju kemeja. Lepas tu bubuh kot, bubuh tie. Lepas bubuh tie, bubuh macam vest pula kat dalam satu lagi. Butang lagi. Lepas tu bubuh kot lagi kat atas lagi. Butang. Pasal apa? Sejuk tempat depa. Tempat kita pakai lagu tu hangat. Betul tak ni? Habis pakai tu pasal apa? Pasal tiru depa dulu ni. Depa ambil jajah kita. Kita tinggal baju kita, kita pakai baju macam depa. Kita punya pakaian pula macam Nabi SAW. Ada kita pakai baju, ada poket 3. Poket 3 ni, orang Melayu punya falsafah dia, 3 rukun Islam, rukun iman, ihsan. 3. 5 butang ni, pasal apa 5 butang ni? Pasal 5 rukun Islam. Ni butang, semua ada kira ni, orang Melayu punya. Lepas tu pasal apa? Pakai samping. Samping tu pasal Nabi SAW kata, orang Islam pakai, kalau pakai seluar, pakai kain, pakai seluar sebelah dalam. Bezakan kamu dengan orang-orang Ahlul Kitab. Nabi suruh pakai. Suruh pakai seluar kat belah dalam, pakai kain kat atas, gulung. Jadi samping, seluar kat bawah. Pakai seluar pula takat betih. Pasal apa kat betih? Pasal Nabi Sayyidina Muhammad isbal dia panggil. Para sahabat Nabi SAW lipat ni tak pakai lebih sampai ke buku lali. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tengah sakit tu, ada orang main tarik pin. Pasal apa? Pakai baju lebih macam ni, bahagian pada neraka. Ustaz Muhammad, pakai macam tu, ikut sunnah Nabi SAW. Pakai baju, pakai selapis lagi kat atas. Nabi pakai khamis, pakai jubah pula kat atas ni. Satu baju yang tak ada butang, yang dulu tok-tok kita duk pakai. Ni, Ustaz Muhammad, di atas kepala, nak pergi bendang, ikat atas kepala. Nama imamah. Nabi SAW pakai. Ambilkan cukin satu, buh kat bahu. Betul tak? Ya, nak pergi bendang dulu. Bukan cukin satu kat bawah. Cukin tu lah buat duduk. Cukin tu lah aku nak semayang hampak. Cukin tu lah apa mau tak makanan tak lauk dah tu. Tu Nabi SAW pakai. Nak mau tidak. Tu pakaian orang Melayu. Capal tu sama macam capal Nabi SAW yang dimodify oleh Sayyidina Osman bin Affan. Capal Nabi dia ada dua tali. Satu pegang dekat ibu jari. Satu lagi dekat jari tengah dengan jari telunjuk kaki. Mai zaman Sayyidina Osman, dia buang satu, tinggal satu je. Tapi bentuk capal dia sama macam capal orang Melayu. Kita tiru sebiji apa yang dipakai oleh Nabi SAW. Mai penjajah, tiru dia buat semua. Tasyabuh. Menyerupai. Tapi salah tak? Tak. Tak apa asal tutup aurat dengan sempurna. Tapi ada satu lagi tasyabuh yang tak boleh. Tasyabuh pada agama. Tasyabuh pada perbuatan agama. Contoh, baru-baru ni, bulan Disember, 25 Disember. Nama apa? Christmas. Christmas itu perayaan agama. Perayaan agama. Mereka kata hari itu ialah hari kelahiran. Sambutan hari kelahiran Jesus. Yang mereka angkat sebagai Tuhan. Walaupun memang tak ngam langsung. Pasal dalam sejarah cerita, bila Nabi Isa dilahirkan, Allah suruh Maryam pergi goncang pokok apa? Siapa tahu? Goncang pokok kurma. Pokok kurma hanya berbuah pada musim panas. Bulan Disember musim sejuk. Bahkan di tempat tu, kalau di Baitul Maqdis tu, Rasul Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, itu lagi sejuk. Bahkan kadang ada ais. Memang tak ada. Dalam riwayat cerita ada penggembala-penggembala kambing. Penggembala kambing tak keluar bawa kambing dia pada musim sejuk. Jadi cerita 25 Disember ni bercanggah sungguh. Tapi pasal apa? Pasal mereka ambil satu peristiwa atau perayaan daripada Rom. Yang perayaan ini disebabkan Kristian masuk sampai ke Rom, mereka nak jaga hati orang Rom ni, mereka ambil perayaan-perayaan tertentu supaya mereka selesa dengan. Sebab tu ada Kristian yang tak setuju dengan tarikh tersebut. Macam-macam lah. Tapi cerita 25 Disember itu adalah perayaan agama Kristian. Patut tak kita pergi sambut sekali? Tak lah. Tapi kalau mereka panggil kita pergi makan, boleh pergi tak? Pergilah.
Pi dengan syarat halal. Nombor 2, dengan syarat jangan duk buat apa-apa ritual berkaitan dengan perayaan mereka. Pi nak masuk kena buat lagu tu, buat lagu ni, baca tu, baca ni, tak boleh. Islam tak bagi. Faham tak ni? Termasuk yang tak dibenarkan ialah memakai pakaian keagamaan mereka. Ataupun yang related dengan keagamaan mereka. Antara dia ialah Santa Claus. Santa Claus itu ialah satu individu yang karakter ini ada dalam upacara perayaan agama mereka, nama Christmas. Faham tak ni? Tuan-tuan pergi pasar raya tu, tak usah pergi Johor, pergi Kuala Ustaz sudah. Ada anak Melayu pakai topi ke Santa Claus? Ada. Lah ni sampai berani mereka yang pergi duduk gantung-gantung lampu kat pokok Christmas tu. Tak boleh, itu upacara agama. Bila kita nasihat, dia kata kita kolot, kita tak reti, kita bodoh. Saya kena bodoh, babi semua saya kena. Nah, ugut, dia kata tak reti, dia suruh saya pergi mengaji lagi. Ustaz ni kena pergi mengaji lagi. Yang kata tu Cina. Allah saya mana. Nanti pun tak faham sudahlah, tapi orang Islam sendiri pun tak faham ni. Sebab dia boleh merosakkan akidah bila tasyabuh pada agama. Tapi orang buat. Untuk cerita hari tu yang pergi sambut hari hantu, tahu tak? Dia ada satu perayaan nama dia Bon Odori daripada Jepun, perayaan Buddha punya perayaan, sambut hari hantu. Tuan-tuan tahu tak yang kita tu kat pekan-pekan tu, dia main satu hari, depan dipasang stage tinggi-tinggi. Lepas tu depa main muzik kuat-kuat. Lepas tu ada penari-penari kat atas tu. Tuan-tuan tahu tak ni? Kan tak ada, kat sini tak ada lah kan. Pergi pekan-pekan sikit, baru ada kan. Tuan-tuan bisa tengok dah tu. Ada orang tak tengok amal kat bawah tu? Ada orang tak? Tak ada. Pasal apa? Konsert tu bukan untuk orang. Konsert tu untuk hantu. Dia 3 hari hantu keluar. Ada perayaan yang sama, dia panggil Bon Odori. Yang ni dia ada pengaruh Jepun. Dia pemain buat kat Kuala Lumpur. Tok Mufti pesan, tak usah duk pi, ini perayaan agama. Ustaz-ustaz duk pesan, tak payah duk pi, ini perayaan agama. Dia kata, tak, ni budaya. Tak, baca balik sejarah dia. Sejarah dia apa? Perayaan daripada Buddha. Perayaan agama. Jangan duk pi. Alhamdulillah, kita duk kempen-kempen pakat tak pi lah tuan-tuan. Sikit je yang pi. 80,000. Bukan, 30,000. 30,000 dah. Lagi kita larang, lagi kita buat. Lagi kita larang, lagi dia buat. Baru mana? Bahaya. Ni akidah ni nak kena jaga sampai ke hujung tuan-tuan. Akidah ni kena jaga sampai ke hujung. Kemarin dulu 31 Ogos. 31 Ogos kita di Kedah ni merata tempat kita buat, kerajaan negeri buat. Dekat Jitera, saya pun terlibat pergi. Dekat Allah saya panggil saya pergi kat Jitera. Saya balik naik helikopter itu. Punya terror tu. Pas saya duduk tengah pengkalat, duduk tengah laut tu. Kata 29 hari bulan, ustaz kita buat forum dekat Tasik Jitera tu. Naik helikopter. Best tuan. Turun dekat tak pernah naik helikopter. Turun dekat Said Muhammad Kelantan, naik kereta balik sampai elok ngam-ngam pukul 9 malam. Lepas tu malam 30 hari bulan buat forum lagi dekat ni. Dekat Said Muhammad dekat stadium. Malam 31 buat pula dekat Sungai Petani. Saya sembang dengan Allahumma Said Muhammad Ustaz Azam, esko agama. Siapa yang buat selerak tempat sangat ni? Tahun buat tapi buat setempat je, bagi orang semua berhimpun tahun tu. Itu nombor 1. Yang kedua, apa siapa pergi buat hujung tahun macam ni? Saya orang kata kita sambut tahun baru sama macam orang Kristian pula. Satu jawapan dia, Ustaz, kalau kita tak ambil tempat tu, orang ambil tempat tu. Kalau kita tak buat majlis agama tu, orang buat konsert tu. Betul tak tuan? Biar kita booking awal-awal. Tahu dah hujung tahun sekejap lagi, dia nak pergi buat konsert tu, menari, menyanyi semua, kita booking siap, kita buat majlis selawat. Kita buat forum perdana tahun ni. Tu orang betul juga lah, bagus. Tu tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan punya kepimpinan yang baik. Dapat baik ya. Untuk tempat lain konsert, nyanyi, mumpus semua bagainya. Allah mesti semua. Jadi subhanallah. Tuan-tuan. Jadi puan nak cerita tak?
Biar tu malam sambut tahun baru. Malam sambut tahun baru, depa kata kita pergi sambut. Bukan kita sambut pasal orang nak keluar hari tu nak buat ke mana. Daripada kita kecil dulu, tak pernah yang tak ada majlis pada malam 31 hari bulan 31 Ogos pula. 31 Disember sambut tahun baru. Betul tak ni? Ada. Depa nak pergi tengok apa? Tengok bunga api. Hana buat guna atas 2 orang. Kalau tutup tu dah sakit-sakit ada orang buat. Kerajaan negeri ambil keputusan tak usah buat apa bila tu. Sakit ada orang buat tu. Daripada buat, kita buat. Orang nak tengok bunga api, tak apa kita cucuk api bunga api. Cucuk api tak? Cucuk. Kelompok gitu. Bila nak tengok sangat bunga api. Kelantan tahu buat apa? Kelantan buat. Masuk aja. 3, 2, 1. Selamat tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Azan kat stadium tu. Azan. Habis cempera satu Malaysia. Azan. Ni apa punya bid'ah tu buat ni? Dia dah punya teruk, tak reti lah bid'ah macam-macam dia berkata. Yang kata tu lah tak reti. Azan ni bukan tunggu semayang je. Azan tuan-tuan masuk rumah baru azan. Tuan-tuan nak pergi umrah, nak pergi musafir azan. Tuan-tuan takut naik motor rotek tak ada. Tuan-tuan roblok ke depan. Takut buat apa? Azan lah. Sampai-sampai boleh tak? Boleh. Minta lesen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab takut azan. Kalau binatang main nak sergah dia, nak tangkap dia, azan. Banyak dalam mazhab Syafi'i ni, azan ni boleh dibuat. Antara dia ialah 2 benda nak dapat. Satu dapat berkat, satu dapat tenang. Kita gelisah, azan. Kita ada masalah, azan. Azan ni banyak benda. Tapi dia tak faham. Sampai dia pelekeh. Dia pemain-main. Dia kata, alang-alang azan awak tak faham sekali. Dah alang-alang nak halau syaitan, mari kita azan semua tempat supaya lepas ni syaitan tak main hasut dia buat konsert. Saya tengok yang komen tu orang Islam. Dia komen tu pasal apa? Pasal dia komen pasal dia tak separti dengan kawan. Cerita dia yang tu ya. Dia tak separti dengan yang buat tu. Dia kata orang tu, tuan-tuan, masalah tak ada ilmu satu hal, masalah memperlekehkan syariat satu hal. Pelekeh syariat macam baru ni ada Sayyid Muhammad, adalah influencer tu laki dia menikah. Laki dia menikah lain. Nikah pula dengan staff dia. Habis kecoh satu Malaysia lah. Kita pantang salah cakap sikit kena. Habis semua stres semua laki-laki semua. Hari tu semua laki-laki kat rumah semua jadi stres habis. Pasal apa? Bini duk tunggu salah cakap orang. Dia lah yang salah. Hari tu ni. Yang ni panggil yang. Tiba-tiba panggil baby. Tengah-tengah duduk lain-lain apa semua tu, baby. Bila masa lah panggil baby bukan panggil yang ke? Allah salah. Kita ni pantang salah cakap sikit. Tu sama lah tu. Sama duduk teringat sama macam lah. Tuan-tuan, dia menikah lain satu hari baby kat dia lah tu rumah tangga dia. Yang masalah dia ialah orang yang memperlekehkan dan menolak syariat. Dia tak setuju tu hai. Dia kata tak apalah Ustaz, saya orang lain nak menikah, pilih. Saya tak ada masalah dengan poligami, asal jangan lagi saya aja. Dia kata gitu. Saya tak ada masalah dengan poligami. Dia kata, saya terima poligami. Asal bukan lelaki saya. Lelaki saya tak boleh. Dia tak bagi. Dia tak boleh terima poligami, tak apa. Tapi jangan menghina poligami. Sebab dia ada dalam syariat. Jangan menolak poligami. Sebab dia ada dalam syariat. Jangan duk pelekeh. Poligami ni zalim. Poligami tak adil. Tak. Poligami tu adil. Yang zalim dia bukan poligami tu. Yang zalim dia orang lelaki yang tak berlaku adil dalam poligami. Benda macam seronok je cerita bab ni. Dah nak cerita, kalau ada benda apa-apa yang berkait dengan syariat, jangan pemain. Setuju tak? Dulu waktu orang nak buat hudud tu kelang kabut. Kalau nak makan sup tangan pitang ni. Kalau kata hukum syariat Islam ni kolot ketinggalan zaman, itu semua perkataan-perkataan yang boleh merosakkan akidah pasal memperlekehkan hukum. Dia buat, dia tak buat, tu cerita nak buat dua. Tapi tak boleh nak pelekeh hukum. Itu cerita dia. Tapi orang buatlah ni. Orang duk buat. Dan orang berasa macam tak ada apa. Sebab kita sedang diancam dengan 2 ancaman sangat besar kat negara kita ni. Yang pertama namanya pluralisme. Apa pluralisme ni? Dia bagi sama rata agama. Agama ni pun betul, agama ni pun betul. Kita tengok dalam Quran pun ada, dalam Bible pun ada. Dalam Bible dia, pasal apa nak kena sebut macam tu? Tak ada sebut. Sebut tu sebab nak bagi satu hari orang terima. Oh, rupanya sama aja. Bahaya. Nah, semua. Yang kedua dia panggil apa?
Pluralisme satu, lagi satu dia panggil liberalisme. Liberalisme ni akhirnya nak menolak tudung tak wajib. Orang perempuan pun boleh jadi imam sebagai bagian. Dia ancaman, tuan-tuan. Dan kita duduk pada dunia pada waktu kita sedang diancam dengan benda ni. Jadi mana jaminan kita yang duduk dalam masjid ni kita boleh selamat sampai kita mati ni? Tuan-tuan faham tak ni? Dalam keadaan kita tak setuju sama-sama, kita orang politik ni, bendera lain, aku bendera lain. Walaupun kawan tu letak hukum betul, tapi kita tak setuju dengan bendera dia, kita pelekeh hukum dia. Kita duduk tengok apa hari ni? Betul kan? Perbincangan Ashabul Kahfi tu. Ui, subhanallah. Kita baca sampai kita takut. Ni orang Islam ke tak ni? Tak kisahlah bendera mana pun, kalau benda tu betul-betul lah. Kalau benda tak betul, tak betul lah. Dia tak boleh jadi tukar hukum pasal dia bendera lain. Tak bukan? Tak boleh. Tapi kita tengok orang bercakap tu. Sebab tu bahaya saya sebut ni. Bahaya dia, tuan-tuan. Bila kita kita tak faham hukum, kemudian kita duk cakap berdasarkan kepada geng kita. Macam marah saya nampak ni. Sungguh, tuan, bahaya, tuan. Saya takut kita duk ingat kata kita orang Islam. Tapi rupanya kita dah cakap benda yang gugur akidah kita dah. Kita ingat kita orang Islam, tapi kita dah buat benda yang gugur akidah dah. Endaknya kita tak Islam pun. Mati dalam keadaan iman Islam kita dah gugur dah. Itu yang bahaya. Allahumma salli ala Muhammad. Berhenti gua apa tu ni? Tadi kita mula gua apa tak? Berapa minit dah? Apa? 39. Okay. Jadi berapa minit dah kita live? Oh, okey. Nak berhenti dah. Kau tak apa balik dekat hujung ni balik. Nabi SAW cerita bila seorang itu mati dia husnul khatimah. Nabi cerita satu hari seorang sahabat Nabi nama dia Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Al-Bara' ni dia cerita satu hari ada seorang sahabat daripada orang Madinah yang wafat. Kemudian Nabi SAW bawa nak pergi simpan dekat kubur. Bila jenazah ni dah siap diuruskan, masuk dalam kubur, Nabi SAW duduk dekat kubur tu, kat kubur tu. Nabi ambil satu kayu, Nabi goreh-goreh dekat pasir. Nabi kata, Ista'inu bil azabil qabr. Minta perlindunganlah daripada azab kubur. Nabi tengok atas, Nabi tengok bawah. Para sahabat duduk keliling, sahabat cerita, kami duduk ni macam tonggoi-tonggoi kayu. Kalau burung boleh main tenggek atas kepala kami, semua pakai duduk tunggu, duduk tengok apa yang Nabi SAW nak cerita. Nabi membelakangi kiblat. Itulah dalil talqin yang kita duk buat tu. Mana ni? Panggil tu yang duk bagi tazkirah tu. Ya Intan binti apa tu kan? Akan datang kepada kamu dua orang malaikat. Maka janganlah kamu takut dan gentar. Dia adalah makhluk Allah seperti mana kamu juga. Kawan kat bawah tu kata, "Hamai turun tengok." Tak takut gentar. Duduk atas sembang mani lah. Duduk kat bawah mana dah tak takut tuan-tuan. Tapi itulah bahasa dia, lenggok bahasa dia. Nak abang kata jangan takut, dia tu makhluk juga. Tapi takut tak? Memang takut lah. Tapi tazkirah tu untuk siapa sebenarnya? Bukan untuk orang bawah tu, dia kan dia buat apa dah. Tazkirah ni pada yang main tu. Tapi dia dengar lah. Ngapa sokok? Pagu yang sendak. Kau dengan minum kopi biskut lutut. Kau dia tipak segi mayat. Ni mau relax. Yang Tok Imam duk berderai sorang-sorang. Mana? Tazkirah tu untuk siapa? Tu untuk yang mayat ni. Ambil pengajaran daripada kematian tu. Nabi SAW nampaknya tu. Dia cerita kat para sahabat. Para sahabat dengar. Dia kata apabila berpisahnya seorang mukmin itu daripada dunia dan menuju ke akhirat dia, maka akan datang kepadanya malaikat. Ni belum mati lagi ni. Dekat nak mati. Waktu dia panggil sakarat. Sakaratul maut. Waktu pedih. Waktu sakit. Dia seorang je tahu waktu tu. Kita tak nampak. Kita tengok dia relax. Kita tengok dia
Tak ada apa, macam duduk terbaring tu aja. Tapi dia sedang sakarat, dia panggil. Waktu tu apa dia nampak Nabi SAW cerita? Mula-mula dia akan nampak malaikat yang putih wajah dia, sejuk mata memandang. Ramai ni malaikat ni. Penuh malaikat dia nampak ni. Dia yang nampak, orang lain tak nampak. Ada dua jenis malaikat yang main waktu tu. Satu yang putih wajah. Putih. Kata Nabi SAW, seperti cahaya matahari. Nampak bercahaya cerah tu. Itu tanda dia husnul khatimah, mati baik. Tapi kalau mai tu hitam, wajah bengis, sejuk mata memandang, hitam wajah, itu maksudnya dia mati su'ul khatimah. Itu penanda mula dah. Dia belum mati lagi ni. Dia sedang berhadapan dengan kematian. Lebih nampak lah. InsyaAllah. Kalau nanti tuan-tuan nampak putih tu, tu maksud tu husnul khatimah. Petanda mati baik. Lepas ni akan kebaikan je lepas tu. Semua lepas tu baik lah. Tapi kalau nampak hitam tu, habis tak boleh betul dah. Habis dah. Yang putih tu dia bawa kain kafan daripada kafan syurga. Dia bawa hanut, wangi-wangian daripada wangian-wangian syurga. Dia bawa. Lalu bila dia duduk, barulah turun malaikat maut. Baru malaikat maut mai turun. Yang malaikat yang main ramai-ramai ni bagi tahu pesan kat dia, tenang. Jangan risau, jangan takut, kami ada bersama dengan kamu. Kami akan jaga kamu sebagaimana kamu jaga kami dulu. Macam mana kita jaga malaikat? Duduk dalam majlis ilmu, duduk dengan malaikat lah ni. Sentiasa dalam wuduk, jaga malaikat lah tu. Nak tidur ambil wuduk tu, jaga malaikat lah tu. Rajin buat amal ibadat tu duduk dengan malaikat. Duduk dalam majlis ilmu ni malaikat ramai-ramai ni. Kita duduk bersohbah dengan malaikat lah ni. Nanti bila mati, malaikat ni kata, tenang, tak apa. Macam mana kamu jaga, kami jaga kamu. Tenang. Dia bagi kita tenang. Malaikat. Yang seorang lagi tu, yang main hitam tu, tahu dia buat apa? Dia bawa tongkat dia. Dia pukul orang tu, pukul dia. Ukhruj, kata, hang keluar. Dia suruh roh tu keluar. Roh tu mana nak keluar? Malaikat maut tak main lagi. Berselerak roh tu kat dalam badan dia, sakit. Ukhruj, dia kata, keluar tu suruh. Tak boleh nak keluar. Roh tu dia sangkut kat dalam badan ni pasal malaikat tak cabut. Yang ni malaikat maut mai. Malaikat kata dia, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik. Dan sebuah riwayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada keridhaan Tuhan kamu. Nabi cerita, roh dia akan keluar daripada tubuh dia macam ayak keluar daripada botol ayak. Lembut je. Bila roh dia keluar aja, waktu tu Nabi kata apa? Bergema langit ni dengan selawat para malaikat pada roh tersebut. Para malaikat tu selawat ni, bergema langit ni, selawat dia yang keluar. Panggil nama dia. Lepas tu, malaikat-malaikat yang ni dia kata, kami tak membiarkan roh dia lama di tangan malaikat maut, melainkan kami ambil roh tu, kami kafankan dia dengan kafan syurga, kami letak wangian daripada wangian syurga, lalu bawa naik. Bila bergegak ni, malaikat-malaikat yang duduk di langit tu, semua kata apa? Ni roh siapa ni yang baik sangat ni? Ya Allah, bagi dia lalu daripada arahku, Ya Allah. Malaikat duk jaga pintu-pintu langit dia. Ya Allah, bagi lalu arah sini. Lalu arah saya. Saya nak tengok siapa ni, roh siapa yang elok sangat ni. Berebut para malaikat tu. Lalulah naiklah sampai langit pertama. Malaikat yang duduk di langit kata apa? Siapa dia ni? Roh siapa yang elok sangat ni? Kata malaikat, dia dipanggil dengan panggilan nama yang baik-baik waktu hidup kat dunia lu. Apa orang panggil dia? Oh, dia ni orang kuat sedekah. Dia ni orang suka tolong orang. Dia ni orang yang suka senyum. Dia ni orang yang baik. Dia ni orang suka buat baik. Dia ni orang tak sakit hati orang. Semua panggilan-panggilan baik yang dulu orang panggil kat dia, malaikat akan panggil balik. Sebab tu kita ni tuan-tuan buat baik ya. Terus buat panggil dengan orang. Jangan sampai orang duk panggil kita ni, lekat kita dengan panggilan buruk. Sebab malaikat akan panggil yang tu nanti. Orang panggil kita apa? Bukan nama kita tu. Orang panggil kita dengan sifat kita.
Kalau orang tanya kita, hang kenal tak Din tu? Din. Dia tu lagu mana? Itu orang baik. Itulah malaikat akan panggil nanti. Hang kenal tak Din tu? Kenal. Dia tu lagu mana? 10 cakap 12 tak boleh pakai. Mohon hangit. Contoh kan. Dia tu lah. Pasal apa? Mati dah. Betul ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah kan dia mati. Buat kenuri. Bukan kenuri tahlil. Kenuri kesyukuran. Jangan ambil lagu tu. Biar kita ni, kalau tak ada orang teringat, kita kena jadi, kalau kita tak ada orang teringat. Agak-agak lah ni, kalau kita tak ada orang teringat tak? Sallallahu alaihi Muhammad. Khairun nas yanfa'ulin nas. Orang yang paling baik ialah orang yang beri manfaat kepada manusia yang lain. Kita hidup, kita jadi manfaat pada orang tak? Kita bukan nak orang puji kita, tak. Tapi nak bagi kita ni ada sumbangan pada orang supaya orang ingat kita. Sebab dengan orang ingat kita, orang akan panggil panggilan yang baik. Panggilan yang baik itu doa. Dan malaikat-malaikat semua nanti akan sebut benda yang sama. Nabi sebut, kalau seorang tu mati, 40 orang main semayang jenazah dia, dia masuk syurga. Tuan-tuan boleh cari tak 40 orang? Hari mati bukan boleh telefon orang kan? Hari mati bukan boleh hantar surat macam panggil magang nuri. Hari mati tak tentu bila. Kalau mati hari Jumaat, contoh, orang mayang Jumaat, takdirnya dia meninggal pagi tu ke, meninggal hujung dekat nak subuh ke, jadi sembahyang Jumaat tu mayang jenazah dia. Untunglah dia. Betul tak ni? Tapi ada orang mati tengah malam, mati apa semua, ada yang ke bumi tengah malam, ada apa semua tak tahu. Tapi macam mana nak cari 40 orang? 40 orang ni bukan jenis bayar upah tuan. 40 orang ikhlas. Bukan pasal jiran dia, bukan pasal adik-beradik dia, bukan pasal orang tempat kerja dia, bukan pasal apa-apa. Allah jentik hati mereka untuk main jenazah. Tuan-tuan pasal tengok ada orang lagu ni? Ada. Ustaz Fadil Nur. Saya berjalan 10 km sampai tak sampai. Jalan daripada kebun 300 kebun 300 tu. Apa? Kebun 500 kurang 200. Parking kereta tuan-tuan. Jalan kaki tu. Sampai tak sampai. Tak, 10 km saya berjalan. Ustaz Fadil Nur. Siapa gerak hati orang untuk pergi? Hari tu semua lapang semua orang. Allah lapang ke urusan semua orang untuk pergi main jenazah dia. Almarhum Tok Guni Aziz. Saya sesak ni. Tengok tiang. Rasa macam, berelung ke tu. Duduk sesak ni. Orang tolak mai kita di kaki ni macam dah tak pijak tanah. Duduk berjalan pergi tolak. Tolak. Duduk dengar takbir. Siapa pula mai? Najib Tun Razak. Najib pun mai. Hampir kita tolak. Saya pun masuk dah rapat-rapat. Sampai tang pintu jumpa Ustaz Don. Ustaz Don kata, Ustaz mai pegang tangan. Saya pun pegang tangan dia. Tarik sampai kat depan pintu tu. Depan pintu nak masuk masjid tu. Dia pun nampak unit aman nampak. Ustaz Don, tarik masuk. Ustaz Don masuk. Dia pun tarik Ustaz Don. Lepas Ustaz Don, dia pun tutup pintu. Melekat je kat pintu tu. Nak cerita pengalaman. Orang punya ramai. Ustaz Fadil Nur, Ustaz Tok Guni Aziz. Ustaz Tok Guru Haji Saleh Musa. 4 kilometer jalan atas tangan. Betul tak ni? Siapa pergi? Siapa angkat tangan? Siapa saksi? Daripada madrasah dia ke kubur 4 kilometer. Ni Ustaz Ismail keranda berjalan atas tangan manusia. 4 kilometer. Mana main manusia ramai-ramai. Allah gerakkan hati. Kita tak tahu. Betul? Tak tahu. Dapat 40 orang yang Nabi kata. Orang yang ikhlas. Memang. Tuan-tuan takkan dapat kalau tuan-tuan tak ada hubungan baik dengan orang. Benci orang tu, dengki orang ni, sakit hati orang tu, orang ni tak bagi, orang tu tak kena. Tambah yang dia benci tu ulama. Ulama dia benci sekali.
Oh, 2-3 hari ni ulama mana tak kena, semua kena. Dia aja yang betul. Oh, la haula la quwwata illa billah. Weh, Sayyid Muhammad. Jadi malaikat naik, bawa naik. Sampailah dia naik ke Sayyid Muhammad langit ke-7. Kemudian Allah kata, letak dia dekat Illiyin, tempat istirahat dia sebelum dia nanti nak diuruskan sampai dia berjumpa, dia duduk dalam alam barzakh sebagainya. Yang seorang lagi tu, yang malaikat hitam wajah tu bawa apa ni? Dia bawa guni daripada neraka. Bau sangat busuk. Bila malaikat maut turun ke ujung kepala dia, dia kata, ya ayyatuhal qabithah, wahai jiwa yang busuk, kembalilah kepada kemurkaan Tuhan kamu. Lalu dia rentak roh dia macam Nabi gambarkan macam bulu biri-biri yang melekat pada pemanggang besi. Macam rawit besi tu melekat bulu kambing tu, ke mana? Rentak. Dia menjerit sakit. Rentak, malaikat tu pun tak simpan lama, buh dalam guni busuk tu. Bila malaikat naik, malaikat yang duduk atas ni bau apa yang busuk ni? Ya Allah, jangan bagi dia lalu arah kami ni. Ditanya pula, siapa orang ni? Dia dipanggil dengan nama-nama jelek yang dia dipanggil dulu waktu hidup kat dunia. Dia ni pembohong. Dia suka buat zalim kat orang. Dia suka jahanam kat orang. Dia ni suka buat tu kat orang. Dia ni buat orang buat. Malaikat ni kata kat dia. Sampai ke atas, malaikat langit pertama tak buka. Dia dilempak. Letakkan dia dalam sijin, penjara daripada dasar bawah dasar paling dalam dalam tanah. Tuan-tuan, itu cerita dia belum sampai kubur ni. Bila masuk kat kubur, dia cerita lagi dahsyat. Jadi tuan-tuan, kesimpulan daripada apa yang nak nampak teruk dah tuan-tuan ni. Kesimpulan daripada apa yang nak kita sampai tuan-tuan, usahalah untuk dapat husnul khatimah. Cara dia macam yang disebut oleh Imam Habib Abdul Haddad tadi ni apa? Buat baik ya, buat baik. Jangan duk selit antara benda kebaikan yang kita buat tu dengan maksiat. Kita memang cenderung nak buat maksiat. Sifat manusia memang suka nak buat maksiat. Ada aja benda. Dia dah tua-tua dah tak teringat nak buat maksiat apa. Siapa kata maksiat cara orang tua? Dia ni. Maksiat cara orang tua. Orang muda cara maksiat cara orang muda. Orang tua maksiat cara orang tua. Ada. Maka kalau saya jemaah tuan-tuan, elakkan daripada kita buat maksiat. Yang kedua, doa banyak. Doa dia, 2 doa. Yang pertama, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Doa yang kedua, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami pada agama kamu. Yang ketiga, cara dia duduk dengan orang baik-baik. Cara dia duduk kawan dengan orang baik-baik. Tu cara kita nak mati husnul khatimah. Sebab bila kita duduk dengan orang baik, kita dapat banyak jalan kebaikan. Siapa yang duk ajak kita sedekah? Orang baiklah. Dia ni. Siapa yang duk ajak kita pergi masjid? Orang baiklah. Siapa duk ajak kita pergi kuliah? Orang baiklah. Siapa duk tegur kita bila kita buat salah? Orang baiklah. Sebab tu kita perlu orang baik duk sekeliling kita. Dia jadi protection. Bila kita duduk dengan orang yang maksiat, orang yang tak elok, kita pun cenderung untuk buat benda tak elok. Itulah beberapa benda yang kita boleh buat. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Allah jauhkan kita daripada kematian su'ul khatimah. Saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada pihak masjid yang menjemput saya pada hari ini. Saya minta ampun, minta maaf lah seandainya penyampaian saya ini tidak menepati daripada hajat. Dan saya ucap terima kasih jugalah sebab sanggup tunggu bertahan sampai pukul 10 malam ni. InsyaAllah. Tapi jangan risau, ada jamuan yang disedia. Ada jamuan kat mereka? Kan mereka makan dah tadi? Ada makan dah? Oh, patutlah. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi dalam masa ketiga. Sentiasa doakan saya supaya Allah sentiasa memelihara saya, memberikan kebaikan-kebaikan, menambahkan ilmu. Allah pelihara daripada jauh musibah, bala bencana sebagainya lah. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah titipkan saya dalam doa-doa tuan-tuan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ashabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.